Proses yang keempat, proses yang ketiga ialah production operation. Jadi macam mana berlaku production operation ni, yang itu terpulanglah setiap kilang, setiap produk adalah production operation dia yang berbeza-beza lah. Jadi kita tak lihat secara detail dari segi prosesnya, tapi kita lihat secara umum apakah ancaman-ancaman yang berlaku di dalam production operation. Jadi pertama ialah inventory theft, kecurian inventory. Kerana di dalam production operation, operasi pengeluaran inilah bahan-bahan mentah akan dibawa daripada gudang ke kilang. Jadi apabila bahan mentah dibawa ke kilang, sekarang bahan mentah kita dah exposed to theft, terdedah kepada kecurian. Jadi macam mana kita nak atasi masalah kecurian ni? Pertama kita lakukan, kita restrict physical access, kita lakukan akses capaian yang terhad secara fizikal kepada inventory, mungkin dengan dengan lock, dengan kunci lah kan, kunci gudang kita tu, hanya orang yang dibenarkan saja boleh masuk ke kilang. Okay. Kemudian kita lakukan document movement of inventory. Kita dokumentkan perpindahan inventory. Maksudnya inventory berpindah daripada satu bahagian ke satu bahagian, perlu didokumentkan supaya kalau ada kehilangan di mana-mana bahagian, kita boleh siasat lah, kita tahu di mana, sebab dokumen akan menunjukkan di mana mengikut bilangannya inventory itu berada di mana. Selain daripada itu, kita lakukan segregation of custody duties from authorization and recording. Kita lakukan pengasingan tugas, iaitu orang yang memegang inventory, orang yang memegang inventory dipisahkan daripada orang yang meluluskan penggunaan inventory dan orang yang merekod pergerakan ataupun pengeluaran inventory. Jadi apabila pengasingan tugas ni dilakukan dan ada staf yang hendak mencuri, maka staf itu akan hadapi masalah untuk menyembunyikan kecurian yang mereka buat. Tetapi apabila tugas-tugas ini tidak dipisahkan, maka orang yang menyimpan inventory, dia juga boleh mencuri, tetapi sebab dia juga boleh yang menyimpan rekod, maka dia akan adjust, dia akan ubah suai rekod untuk menutup kecurian yang berlaku. Okey, jadi perlu dilaksanakan pengasingan tugas antara yang menyimpan inventory, yang meluluskan urus niaga inventory dan yang merekod urus niaga inventory. Selain daripada itu, bukan sahaja inventory yang boleh dicuri, tetapi fixed asset pun boleh dicuri. Okey, maknanya inventory ni ialah bahan ataupun barang-barang yang kita gunakan untuk kita menghasilkan barang siap yang akan dijual. Tetapi fixed asset ni ialah barang-barang yang kita gunakan dalam proses penghasilan. Jadi itu contohnya, mungkin kita punya production line, kita ada komputer kita ada robot kita. Jadi robot kita akan buat kerja. Jadi benda-benda macam tu pun ada kemungkinan dicuri juga. Jadi untuk itu, untuk mengatasi masalah kecurian aset tetap ni, begitu juga kita hadkan akses kepada fixed asset. Kita mempunyai rekod yang terperinci berkenaan dengan aset tetap, termasuk dengan disposal, pelupusan aset. Pelupusan aset pun perlu kepada rekod yang lengkap. Bila kita ada rekod yang lengkap berkenaan dengan pelupusan itu, jadi kita boleh tahulah jika satu-satu aset tu kita tak jumpa, kenapa. Jadi kalau ada dokumen disposal, maka kehilangan ataupun ketiadaan aset tu berlaku secara sah lah. Okay. Sebaliknya kalau aset tersebut tidak ada, tetapi tidak ada dokumen yang berkaitan dengan pelupusan, maka kita boleh mengesyaki bahawa aset tersebut dicuri. Ancaman yang ketiga ialah poor performance. Okay, jadi poor performance ni mungkin dari segi perkilangan lah, proses perkilangan, iaitu banyak bahan
kerosakan semasa ni, barang yang tak lepas QC, tak lepas quality control kan, ataupun lambat, proses pengeluaran lambat. Sepatutnya dapat hasilkan 100 unit, kita hasilkan 80 unit sahaja. Jadi untuk mengatasi masalah poor performance ni, secara umumnya kita perlu pada performance reporting lah. Okay, maknanya perlu ada laporan berkenaan dengan prestasi. Dengan laporan itu baru kita boleh monitor, kita boleh nampak apa kekurangan yang berlaku, di mana kekurangan yang berlaku, supaya kita boleh siasat dan kita boleh ambil langkah untuk membuat penambahbaikan. Keempat ialah suboptimal investment in fixed asset, iaitu kita membuat pelaburan yang tidak optimal ke atas fixed asset. Okay, sebab bila kita nak buat proses penghilangan, kita perlu invest, kita perlu laburkan, buat pelaburan dalam fixed asset. Mana kita perlu plant and machinery lah, kita perlu logi dan mesin untuk kita menghasilkan produk. Tetapi kadang-kadang kita mungkin terlebih invest, iaitu kita invest dalam satu kilang yang boleh menghasilkan 100,000 unit sebulan, tapi yang kita hasilkan hanya 20,000 unit. Jadi kita telah over invest. So bila kita over invest, kita telah letakkan banyak duit kita di dalam fixed asset. Nanti kita punya depreciation pun akan tinggi. Jadi kita telah rugi sebenarnya. Per unit of product kita akan rugi sebab kita telah over invest. Ataupun satu lagi ialah kita under invest. Okay, kita produk kita nak hasilkan 100,000 unit, tetapi kita sediakan logi dan mesin yang hanya boleh proses 50,000 unit sebulan. Jadi macam mana yang lain-lain tu, kita terpaksa outsource, kita terpaksa minta upah kilang lain untuk buatkan untuk kita. Jadi bila upah untuk beli kilang lain buat untuk kita, of course mereka nakkan margin dan sebagainya. Jadi kita telah rugi kan. Jadi kita perlu cari optimal investment. Jadi untuk itu kita perlu laksanakan, antara ni adalah solicit competitive bids, iaitu kita buat, bila kita nak beli logi, kita nak beli mesin, kita akan buat competitive bidding. Kita akan kita buat open tender lah macam tu kan. Jadi syarikat-syarikat yang nak membekalkan fixed asset tu, mereka akan menawarkan produk mereka, dan mereka akan bertanding lah dari segi harga. Jadi kita akan dapat harga yang optimal kan, dan kita boleh buat perbandingan. Okay, berbanding dengan kalau kita beli secara direct. Okay, direct negotiation. Kalau direct negotiation dengan satu vendor, kita khawatir bahawa kita tidak akan dapat harga yang terbaik. Yang kelima, ancaman kelima ialah loss of inventory of fixed asset due to fire or disasters. Kehilangan inventory ataupun kehilangan aset tetap kerana kebakaran ataupun bencana-bencana lain. Jadi cara untuk kita mengatasi ancaman ini ialah of course kita kena ada physical safeguards lah, iaitu kita ada water sprinkler contohnya, kita ada alarm system, okay, fire alarm, dan di samping tu kita ada insurance, iaitu kalau dah berlaku juga kebakaran dan kita tak dapat halang, tapi sekurang-kurangnya kita ada insurans lah untuk kita dapat balik pampasan daripada kerugian kita. Jadi kita kena buat yang ni, perlu ada both lah, kita punya preventive control, kita perlu ada detective control, dan juga kita ada corrective control lah. Yang keenam ialah disruption of operation, iaitu gangguan kepada operasi, perkara-perkara yang mungkin menyebabkan operasi terganggu ataupun terbengkalai. Jadi cara kita nak buatnya ialah kita perlu ada backup dan disaster recovery plans lah, cara untuk kita mengembalikan operasi kilang supaya operasi kilang boleh kembali beroperasi dengan baik. Maknanya kalau kilang tu run through data,
kan, operasi kilang tu berjalan dengan memerlukan data, maka kita kena pastikan data tu ada backup. Okey, kalau kita ada kalau mungkin kita punya fixed asset kita rosak, macam mana kita boleh dapatkan fixed asset dengan segera. Jadi yang itu termasuk dalam disaster recovery plan.